Diagram 3 shows the type of beauty product that uses liposome technology to ensure the effectiveness of the product. How does the technology help to improve the function of the product? Okay, so liposome ni dia adalah new technology. So contoh dalam bidang kosmetik, the challenge adalah macam skincare ni, macam mana dia orang nak make sure the active ingredient yang ada dalam skincare tu boleh reach the target. Satunya ke dalam kulit. So kita tahu our skin dia act as protective barrier. Bukan semua benda boleh masuk. Jadi gunanya liposome ni dia menggunakan konsep seperti plasma membrane ya. Okay, dia ada phospholipid bilayer. So dia memudahkan some of the active ingredient untuk penetrate masuk ke dalam skin. So itu salah satulah dia punya kelebihan dia. Okay, yang keduanya, ada some of the active ingredient tu dia unstable. Jadi liposome ni dia punya function dia protect the unstable active ingredient in cosmetic. Isnya angkat tangan ke tak turun dari tadi? Oh, belum lupa cikgu. Lupa turun tangan lah, penat nanti. Okay, so jawapan dia 2 dengan 4 So kita teruskan soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 4 okay. Okay, so soalan nombor 5, siapa pernah masuk hospital? So kamu akan biasanya ada drip. Okay, dia akan drip kamu dengan satu solution lah yang jernih kan. So orang selalunya kalau hospital kan dia akan bawa sekali dengan benda tu yang beroda tu kan, bawah dia beroda tu. Dia bawa lah pergi toilet sekali benda tu kan, dia drip dengan solution tu. So solution tu dalam dia ada ubat tau. Ataupun dalam dia biasanya ada antibiotik ke atau ada apa-apalah dalam dia tu. Tapi dalam kebanyakan masa, sometimes kalau doktor tak masukkan ubat, dia adalah larutan biasa sahaja. Okey, sebenarnya dia adalah larutan apa? Solution X ni dia bagi tahu siap-siap adalah sejenis garam ya. Kita tengok satu-satu. Universal solvent to make it easier to transport the substance across plasma membrane. Bukan. Kita tak perlukan universal solvent sebab dalam body kita dah ada blood. Dia most of the component in blood adalah water. So water tu sendiri dah universal solvent. So kita tak perlukan universal solvent ni. Okay, then solution X can flow easily in the blood to assist antibiotic to function effectively, membantu berfungsi dengan berkesan, tidak ada kena-mengena. Hypotonik pun tidak boleh sebab nanti dia akan rosakkan sel kamu. Dan sebenarnya jawapan dia adalah hanya larutan isotonik that replace interstitial fluid and water loss from the body. Ni ya. So kalau kamu tahu sel kamu tu dalam dan luar sel ni dia ada fluid. So fluid yang dalam dan luar sel ni dia kena maintain dia punya kuantiti dia by the solution yang isotonic dengannya. So itulah dia larutan garam tu. Sodium chloride. Isotonic Nampak je hospital je, dia nampak je botol-botol air jernih tu, itu memang larutan isotonic. Dia untuk replace dia, to make sure patient tu dia tak dehydrate. Kalau dia berlebih pun tak apa tau, sebab dia akan dibuang melalui your urine. Dia tidak harm your body. Okay, nombor 9 jawapan dia D. Ini kan nombor 9 ni, soalan yang sama masuk dekat dalam paper tu. Tapi yang kat paper tu ramai tak boleh jawab. Dekat soalan paper tu dia tunjuk yang lelaki tu kan dia dapat anak yang sama juga. Mentally retarded dengan slanted eyes. Jadi keyword dia kat sini dah ada dah. Dia homologous chromosome fail to separate during anaphase 1. Nama dia Down syndrome. Okay, trisomy 21. Okay, jawapan dia D Okay, 18C. Cikgu yang 18 tu, it's called osteomalacia if it occurs in adults kan. Kalau children, rickets kan. Kat saya dia ada different term kalau affect children or adults. Okay, betul-betul. Okay, ricket untuk children, osteomalacia untuk adult. Penyakit yang sama, dia bone become weak and soft due to lack of calcium, phosphorus and vitamin D. Sebabkan key dia ni occurs among children, so kita bagi jawapan ricket. Okay, thank you Shazril. 20 ni. Okay, ni adalah the growth curve of grasshopper ataupun normally adalah the growth curve untuk exoskeleton yang ada rangka luar.
So dia punya growth dia tak sama macam growth kita. Growth kita smooth macam ni. Sebab kitanya tulang kat dalam. Jadi sel-sel kita nak grow semua tu tak ada masalah. Dia compact dengan certain animal yang dia punya, kita panggil bone kat luar lah, exoskeleton, seperti insect. Dia tak boleh grow macam kita, dia tak smooth. Dia akan jadi bentuk macam ni lah, bertangga-tangga ni, berketak-ketak macam ni. Okay, sebab apa? Skeleton yang ada kat luar tu dia menghalang body dia daripada increase, the body mass dia untuk increase. So ni waktu ni dia halang lah ni. Dia halang. Okay, dia akan maintain dengan body length yang itu dalam jangka masa yang lama. Tapi apa yang berlaku kat sini? Dia shed the exoskeleton. Yeah, dia shed ataupun kita panggil salin kulit. Okay, dia shed the exoskeleton. So kalau kamu pernah tengok cerita-cerita macam Bugs Life apa semua tu kan, kamu tahulah memang dia orang akan salin kulit. Sebab apa? Kalau dia tak salin kulit dia, kulit yang ada tu harden dan dia tak boleh membesar lah. Dia akan keep dalam size tu je. Jadi dia punya luar tu, exoskeleton tu dia akan shed. Okay, so dia pada waktu tu cepat-cepat dia akan increase dia punya body length sebelum the exoskeleton yang baru pula akan mengeras, become harden. Yang ni dah jadi harden balik lah. Harden balik, so dia kena tunggulah sampai satu masa, dalam masa berapa hari benda tu pula nanti dia akan shed, so nanti dia akan cepat-cepat membesar. So pada waktu ni nanti harden balik semula. So dia punya nama sejak tangga ni, bahagian yang flat ni nama dia instar. Okay, ataupun pada peringkat the exoskeleton tu harden. Okay, dah keras. Okay, yang ni, yang menegak, yang ini kita panggil dia body grow. Tapi yang dekat peringkat dia saling kulit tu, shade the exoskeleton tu di sini ya. Yang ni kita panggil sebagai ecdysis. Shade the exoskeleton. Okay. So ni jawapan dia apa ya? So jawapan dia adalah awal-awal dah betul dah ni. Body length increase at QS. QS mah betul lah ni. Body grow. Pada QS ni kan naik ke atas kan. Kat sini. Ni dah betul dah. Tak payahlah tengok yang lain. 21 jawapannya D. Okay, so untuk yang ada that cell adalah sclerenchyma. 23 ni. Ramai jawab A, P dan Q. Gut cell ada ya. Ramai dah betul lah ni. Kamu dah betul P dengan Q dah betul. Kamu kena tambah satu lagi. Gut cell dia undergoes photosynthesis. Jadi tambah lagi satu. Dan jawapan dia P, Q, R, D ya. Dia ada penerangan tu. Macam mana the gut cell tu nanti dia boleh jadi terbuka dengan tertutup tu kan. Di dalam keadaan dia terjin. Itu semua disebabkan oleh pada waktu siang dia ada carry out photosynthesis, so glukos dalam tu banyak, so nanti dia akan menyebabkan water akan masuk banyak, nanti dia akan jadi terjin macam tu lah. So memang dia ada bagi tahu dengan jelas kat situ gut cell ni undergo photosynthesis. 24 ni pun ramai salah. Nitrogen lah ya kalau dia melibatkan dengan photosynthesis. So kata kat sini carnivorous plant is a plant that are able to synthesize their own food by carrying out photosynthesis. Okay. So which of the following clarify why the carnivorous still trap insect to be digested by the digestive enzyme. So sebenarnya dia tak cukup lah tu. Dia tak cukup the nutrient untuk carry out photosynthesis. So antara nutrient yang penting dalam photosynthesis adalah nitrogen. Sebab tu kita ada belajar nitrogen cycle kan. Nitrogen cycle ni kita hidup, so nanti body kita dia akan diuraikan oleh decomposer. So protein yang kita makan tu dia akan diuraikan dalam bentuk nitrogen. So nanti nitrogen tu akan digunakan balik oleh tumbuhan. So yang penting kat sini nitrogen ya. So jawapan C 30. So kalau kita ingat lagi, ini adalah product of double fertilization. So double fertilization, gambar dia kat luar, dekat bawah ni ada gambar dia. Ni dia gambar dia. So kalau kamu tengok, dekat dalam ni ada ovule. Ni gambar dia, ovule. Dekat ovule, lepas tu dekat luar ni dia ada integumen tau. Integumen layer. Integumen layer ni dekat luar ovule ni.
Ni soalan cikgu nak cerita soalan yang 30 tapi cikgu tunjuk gambar soalan 31 ni sebab nanti benda ni akan jadi buah yang ni. Okay. So macam mana dia jadi? Dia punya hasil daripada double fertilization, sekiranya double fertilization berjaya berlaku, the ovule ni akan jadi apa? Seed. Ya, biji benih. Integumen akan jadi apa? The seed punya layer kan. There's Yes. a membrane. Betul lah tu, dia nak faham lah tu lapisan luar ya, layer of seed coat. Okay, bahagian luar sekali ovary ni. Yang luar sekali ni. Ovary jadi apa? Jadi buah. Buah. Okay, yang ni jadi fruit. So senang je. Yang dalam jadi biji. So dia banyak lah kan, biji benih kan banyak. So ovule tu memang ada banyak. So double fertilization tu dia boleh jadi bukan satu saja dalam satu ovary, dia ada banyak Okay, then ovule tu akan jadi seed, bahagian luar seed ni, integumen ni akan jadi layer of seed coat, dan akhir sekali the ovary yang luar ni akan jadi buah. So nanti dia akan jadi macam ni lah rupa dia. So yang ni yang tadi asalnya daripada seed ni tadi daripada ovule. Okay, coat dia ni, luar dia ni daripada integumen. Okay, buah dia ni yang ni daripada ovary. So dah ada satu tambahan lagi dia kata kat sini apa? Stigma and style yang ini stigma and style yang this one. Stigma and style ni yang ini. Okay. Stigma and style nanti dia akan jadi scar of the ovary wall. Okay, dia akan jadi kat sini. Benda tu. Dia akan jadi macam parut dekat bahagian ovary wall. Stigma and style tadi tu yang berdiri tegak tu kan. Okay. So dia punya soalan kat sini, which of the following is correct statement about the development of seed and fruit of the pear? Okay, the ovule develop into a fruit. Betul salah? Salah. Salah lah. Okay, integumen become a seed. Salah lah. Okay, the ovary wall become exocarp, mesocarp and endocarp. Betul. Yang ni betul Okay, dia bukan ovary ni, dia ovary wall. Ovary wall dia akan jadi beberapa lapisan lain lagi yang dipanggil sebagai exocarp, mesocarp dan endocarp. Itu sebenarnya adalah isi dalam buah, kulit buah. Okay, ni betul. Dan last sekali, the stigma and style degenerate and leave a scar on the ovary wall. Ni lah dia. Kita nampak buah tu tak cantik kan? Setiap buah dia mesti ada macam ada scar dekat situ. Ni sebenarnya kesan daripada yang dia punya itulah stigma tu. Jawapan dia adalah D Okay, kita teruskan yang ini pun ada masalah juga. Okay, dia kata kalau dia potong bahagian ni stigma and style ni, tak ada tempat pollen nak landing. So kesan dia apa Okay, the diploid zygote is not formed in the ovule. Okay, betul lah sebab tak boleh landing kan. Bila pollen tak boleh landing, macam mana the male gamete tu nak turun bertemu dengan female gamete dekat dalam ovule. Okay, next adalah pericarp and integumen are not formed. Okay, ni pun betul sebab ini adalah hasil daripada double fertilization. So bila double fertilization tak ada, so tidak adalah hasil itu pericarp and integumen tu. Seterusnya, the ovary is not developed into seedless fruit. Sebenarnya even ovary is not developed into fruit pun. Tetapi the word seedless ni lah, tak ada kena-mengena. Sebenarnya dia not develop into fruit. Bukannya not develop into seedless fruit. The last one, embryo sac fail to produce egg nuclei. Okay, ini berlaku dia bukan fail, dia memang akan berlaku. Berlaku tetapi dia tidak berjumpa dengan male gamete sahaja. So embryo sac memang ada produce egg nuclei. Jadi yang ni pun kita katakan salah lah sebab adanya perkataan fail tu. So ini memang berlaku. So jawapan dia 1 dan 2 sahaja. 32, ini adalah pokok yang kita panggil hydrophyte Dia adalah hydrophyte. So kita kena ingat semula, hydrophyte adalah tumbuhan yang hidup dekat dalam wet habitat. Antara dia punya karakteristik dia adalah succulent leaf that can store water. Ini tak ini untuk yang duduk dekat tempat-tempat yang panas. Okay, so barulah dia perlukan succulent leaf ataupun tempat yang macam dekat mangrove, dekat padang pasir. So itu dia perlukan succulent leaf untuk store water. Tapi untuk dia dah memang
tempat yang berair, so dia don't need to succulent leaf lah, tak perlulah dia ada leaf yang boleh simpan water ni. Okay, fibrous root that can provide large surface area, memang ya supaya dia tidak tenggelam ya. Seterusnya, there are many lenticels to enable the exchange of gases with the atmosphere. So yang ini tidak perlu lenticel. Okay, sebab apa? Dia punya stem dia banyak yang tenggelam. Dia tidak membawa advantage kepada dia untuk ada banyak untuk menyebabkan gases exchange. So dia tidak adalah, maksudnya the karakteristik ni tidak penting untuk dia ada. Sebab dia punya, even dia punya stem tu, lenticel ni adalah pore yang berada dekat stem. So pore tu tidak perlu sebab dia sini terendam dekat dalam air. Okay, the last one adalah the stem of this plant consists of light tissue with plenty of air spaces between the cell. Okay, yang ni betul So yang ini kita panggil, kita ada parenchyma, kita ada collenchyma, kita ada sclerenchyma, tambahan lagi kalau tumbuhan yang duduk dekat persekitaran yang berair macam ni, kita ada tambahan aerenchyma. Dia cikgu cek balik ejaan dia. So aerenchyma ni ada di air spaces between the cell dia. So jawapan dia adalah 2 dengan 4 C. 35 C pun tak ada masalah juga, ramai betul. Tahniah. Cuma soalan soalan mangrove tak keluar dalam paper 2 ni jaga ni soalan favourite juga dalam paper 2 ni. Nanti kita kena bincang juga pasal mangrove ni. Ramai betul. So 36 jawapan dia A. Ini pun hampir sama jugalah dengan soalan dekat dalam paper 2. Ada pasal pencemaran air. Okay, 37 pun ramai betul. Okay, senang je ni. C jawapan 37, 38 adalah jawapan dia D. Ni pernah keluar dalam SPM tahun 2016 ke 2017. Macam-macam lah dia kata, tapi sebenarnya benda ni adalah external saja. Dia letak dekat daripada sebelum benda tu terbentuk daripada kecil dia dah letak dekat luar dia tu ada dia punya bekas dia lah. So dia akan grow ikut bekas tu, ikut bentuk bekas tu.